Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Insyaallah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Summa alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan untuk pada malam ini kita dapat berkumpul, dapat kita sama-sama meneruskan program kita dalam sama-sama kita membina diri kita, membina hati-hati kita, insya-Allah. Jadi pada malam ini marilah sama-sama kita memulakan dengan perasaan rasa syukur kepada Allah dan seterusnya kita merasakan bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada kita kekuatan, keizinan untuk sama-sama kita meneruskan kehidupan kita dalam keadaan Islam, iman, insya-Allah, beramal. Kita nak kena rasa tenang, nak kena rasa gembira hati kita ni. Mungkin kita tengah susah, tengah sesak. Sama ada sesak disebabkan masalah ke, sesak disebabkan kita punya mungkin nak kita capai tak dapat, penyakit kita, anak-anak ke, masalah apa-apa pun. Kita nak kena rasa bahawa itu adalah tanda kasih sayang Allah. Kita nak rasa segala masalah itu tanda sayang Allah. Allah nak bagi kita kebaikan. Allah nak bagi kita kebaikan, dan Allah bagi kebaikan pada seseorang itu bukan hanya dia memberikan kemewahan. Kerana Allah nak bagikan kemewahan, kesenangan. Kemewahan, kesenangan, kekayaan, kegembiraan yang kita kata semua apa kita nak dapat bukan di dunia. Allah nak bagi semua yang itu, kesenangan, kemewahan, hakikatnya bukan di dunia. Tetapi Allah nak bagi yang itu di akhirat. Itu kesempurnaan. Jadi kalau ada kita rasa mudah, senang, kita rasa kaya, kita rasa kita ada sesuatu dalam hidup kita ini, maka kita nak rasa bahawa sesuatu itu adalah ujian. Allah nak uji kita sejauh mana kesenangan yang ada pada kita itu meningkatkan lagi syukur kepada Allah. Meningkatkan kesyukuran pada Allah. Kalau kita ada dapat apa yang kita hajatkan, sebenarnya ujian daripada Allah. Allah nak tengok kita ni syukur tak syukur. Ataupun mungkin kita diberikan kesusahan, kepayahan, kita ada susah, Allah nak tengok kita. Kita nak merasai bahawa Allah memerhatikan kita. Nak rasa Allah melihat kita, nak rasa. Jadi bila kita dapat sesuatu yang menyusahkan kita, kita nak rasa Allah sedang perhatikan kita. Apa yang Allah nak perhatikan kita? Sejauh mana sabar kita. Sejauh mana kita sabar pada apa yang Allah beri. Kalau kita sabar, alhamdulillah, lulus ujian kesusahan. Ujian masalah, lulus. Sebab kita ni hebat macam mana pun, susah macam mana pun, dia akan berakhir. Dia akan berakhir. Dan bila berakhir tu habis. Kawan saya baru meninggal dunia. Sama belajar. Badrul. Presiden dan group director ataupun managing group director, MD kepada UMW. Badrul Hisham. Saya pun tak tahu dia ada datuk ke Tan Sri ke, saya tak pasti, tapi saya tahu dia kawan lah masa belajar. Dulu sama-sama belajar di MRSM, baru meninggal semalam.
meninggal. Umurnya muda, anak muda, kita katakan tak sampai lagi 60 pun, tak pencen lagi. Tetapi Allah dah ambil. Jadi maknanya kita nak tengok sini, kan, bahawa Allah uji kita. Kawan saya baru meninggal dunia, dalam keadaan Alhamdulillah kedudukannya agak selesa, dengan jawatan dia, dengan kemampuan dia. Alhamdulillah. Jadi ada pula setengah orang Allah uji dengan susah. Macam kita kadang-kadang susah, Allah uji susah. Jadi Allah nak tengok kita sabar atau kita syukur. Kalau kita sabar, Alhamdulillah menanglah kita dalam ujian tersebut. Kalau kita syukur, Alhamdulillah menanglah kita. Baik. Ya, sebab itulah tuan-tuan puan-puan, apabila kita memahami hakikat ini, maka barulah kita faham bahawa kita amat memerlukan Allah. Dan tidak ada seorang pun dalam dunia ini, tidak ada seorang pun dalam dunia ini, melainkan semuanya memerlukan Allah. Semuanya memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak seorang pun yang tidak perlukan Allah. Semua perlukan Allah. Jadi kalau kita kaya pun kita perlukan Allah. Kalau kita miskin pun kita perlukan Allah. Kalau kita sihat pun kita perlukan Allah. Kalau kita sihat kita perlukan Allah. Kenapa kita perlukan hidayah Allah? Supaya sihat kita dalam syukur. Supaya kaya kita dalam syukur. Dalam keadaan kita berterima kasih pada Allah. Dalam keadaan kita merasai nikmat daripada Allah. Ini kita memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lain kaya, orang lain sihat, orang lain ada semua yang dia nak dan tidak bersyukur. Dia menggunakan pula kekayaan tu untuk nak lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nombor satu tuan-tuan. Permulaan pada malam ini sama-sama kita nak kena rasa bahawa sesungguhnya apa sahaja yang ada pada kita adalah merupakan ujian daripada Allah. Allah nak tengok kita. Adakah kita ini hamba dia ataupun hamba selain daripada dia. Sebab itulah tuan-tuan, perkara pertama sebagai mukadimah pada malam ni, saya nak mengajak tuan-tuan kita melihat dalam diri kita, apakah dalam diri kita ini ada berhala. Apakah dalam diri kita ni ada berhala. Iaitu sesuatu yang kita letakkan sebagai tinggi, yang dekat dengan hati kita. Sesuatu yang kita utamakan. Sesuatu yang kita jadikan sebagai ikutan kita. Pegangan kita. Adakah dalam diri kita ni ada berhala-berhala. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan, sebagai Rabb, sebagai ilah kita. Jadi kita nak kena tengok dalam diri kita. Sebab kita kadang tak perasan. Kita ingat kita dah Islam. Tapi rupanya dalam hati kita ada banyak berhala-berhala. Yang lebih dekat pada kita daripada Allah. Yang lebih kita sayang daripada Allah. Yang lebih kita rasa patut kita utamakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita merasa demikian, maka sudah tentulah kita sebenarnya tertipu dengan diri kita sendiri. Sebab tu ada orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan. Berhala dia. Dia punya berhala. Jadi sebab tu orang yang nak mengenal Allah, berjalan menuju kepada Allah, maka sudah tentulah orang itu akan sentiasa memastikan tidak ada sedikit pun syirik berlaku dalam diri dia. Sama ada syirik yang tersembunyi, yang kafir, yang tersembunyi, ataupun yang jali, yang jelas, yang nampak. Jadi kita nak kena tengok. Inilah antara perkara. Jadi sebab tu dalam perjalanan kita menuju kepada Allah ini mesti kita sentiasa muhasabah. Malam-malam kita kena muhasabah. Apa muhasabah kita? Bila kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, mesti kita muhasabah. Dalam hidup kita sepanjang hari, adakah sepanjang hari itu benar-benar kita mengabdikan diri kepada Allah, ataupun ada perkara lain yang kita tak perasan, rupa-rupanya lebih utama daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita buat keputusan, siapa yang menjadi rujukan kita? Hukum mana yang menjadi pegangan kita? Peraturan mana yang menjadi batasan kita? Kita kena tengok, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang nampak Islam, nampak beriman, tetapi rupa-rupanya hati-hati mereka penuh dengan berhala-berhala yang disembah secara dia tak perasan. Disembah secara tidak perasan. Contohnya kita tidak rasa memerlukan Allah. Bila kita tidak rasa memerlukan Allah, sudah tentu ada sesuatu yang kita dekat dan rapat. Apa dia? Kita ingat kita dah semayang dah, tapi kita tak rasa memerlukan Allah. Rupanya kita bergantung pada diri kita. Kita bergantung kepada bos kita. Kita bergantung kepada
harta kita. Kita bergantung kepada kawan kita. Ini perkara yang penting untuk kita muhasabah. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, saya ingin sama-sama pada hari ini membincangkan satu tajuk, satu perkara yang mungkin digambarkan sebagai satu disebut hidup mulia ataupun mati syahid. Ish kariman wa mut syahidan. Ish kariman wa mut syahidan. Kita hidup mulia, dan ataupun kita dan juga kita akan ataupun mati syahid. Hidup mulia ataupun mati syahid. Ini satu ungkapan yang pertama di dalam sejarah, dalam sirah. Mungkin kita ada dengar, kalau kita baca buku-buku sirah, kita ada dengar ungkapan ini disebut oleh bonda kepada Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, iaitu dia merupakan anak kepada Zubair, iaitu Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum, puteranya Abdullah bin Zubair. Jadi Asma ni dia telah meniupkan semangat supaya mempertahankan Islam kepada anak dia tadi itu, Abdullah bin Zubair. Jadi Asma ni salah seorang daripada kita kata adik kepada Sayyidatina Aisyah. Dan kita lihat bagaimana dalam satu pertempuran di antara sama Islam, fitnahnya sama Islam, di bawah pimpinan Yazid bin Muawiyah pada masa itu, maka dia telah menyatakan kepada anaknya, wahai anak anda, ataupun anakku, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, dia kata kamu ambil sama ada kamu hidup dengan kemuliaan, ish kariman, au mut syahidan, ataupun kamu mati syahid fi sabilillah. Jadi ungkapan ini telah menjadi satu yang istimewa di kalangan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan sahabiah, dan juga telah memberikan satu kedudukan yang istimewa kepada mereka. Dan sebenarnya istilah ini datang daripada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga yang sebelumnya, tapi lain sikit bunyinya. Satu hadis, benar satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nasihat Rasul kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi riwayatkan dari Ibnu Umar, diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, iaitu anak kepada Sayyidina Umar. Dia kata satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melihat bapa dia, Umar radhiyallahu anhu, memakai satu gamis, satu pakaian, gamis putih. Maka Rasul bertanya, "Ya Umar, cantik baju putih ni." Maka Rasul kata, "Adakah ini baju yang lama dicuci ataupun baju baru? Engkau pakai baju baru ke?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Tidak ya Rasulullah, ini adalah baju lama yang aku cuci." Maksudnya baju gamis tu dicuci. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Wa'ish hamidan aw mut syahidan." Hamidan, hiduplah dengan keadaan terpuji, maknanya dalam keadaan mulia. Rasul gunakan perkataan hamidan, Rasulullah tak guna perkataan kariman. Ish hamidan wa mut syahidan, ataupun mati syahid. Jadi Rasul gambarkan kepada Sayyidina Umar bagaimana pakailah, kata Rasul apa? Pakailah pakaian yang baru. Rasulullah suruh pakai baju baru. Kalau dia mampu beli baju baru, belilah baju baru. Macam itu. Kemudian kata Rasulullah, "Aish hamidan wa mut syahidan." Kamu hiduplah dengan kepujian ataupun daripada kemuliaan, hidup mulia bersama dengan Islam, bersama dengan ini, dan ataupun kamu mati syahid. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam sunannya, dalam musnad, Imam Abdul Razak, dan juga Imam Nasa'i, Tabrani dan sebagainya. Ramai banyak imam meriwayatkan. Jadi maknanya kata-kata aish kariman aw mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid, itu berasal daripada kata-kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu aish hamidan, bukan kariman, hamidan, terpuji, aw mut syahidan, ataupun mati syahid, yang disebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan rahmat Allah, semalam saya cerita kepada tuan-tuan tentang kawan-kawan yang telah
syahid di atas kapal. Telah syahid di atas kapal, bagaimana sifat mereka, sikap mereka. Dan sebenarnya agak menyentuh saya sebab bila saya sebut nama-nama mereka, saya teringat mereka, tuan-tuan. Itu yang kadang-kadang sebab sikit. Saya sebab bila saya sebut nama mereka tu, wajah-wajah mereka terbayang dekat saya ni. Saya nampak, sebab saya sebut Cetin, saya nampak wajah dia. Saya boleh nampak wajah dia di depan saya. Saya boleh nampak tingkah laku dia. Saya boleh nampak riak wajah mereka. Wajah mereka ketika syahid. Wajah mereka ketika hidup bersama-sama dengan saya. Bila sebut nama dia tu memang saya sebab. Tu semalam tu agak emosional sikit lah. Kan? Sebab memang saya teringat mereka. Jadi sebab itulah, tuan-tuan rahmat Allah, kita nak kena rasa bahawa sesungguhnya dalam kehidupan kita ni tidak cukup kita seorang-seorang boleh beriman, boleh Islam. Kita perlu kepada sahabat-sahabat. Kita perlu kepada sahabat-sahabat akhirat. Kita perlu kepada sahabat-sahabat yang saleh, yang salihah, sahabiah yang salihah. Maka kita perlukan kepada orang yang baik-baik ni untuk menjadi sebagai sahabat kita. Besok nak jadi sebagai apa dia panggil? Jiran kita. Nak jadi jiran kita di akhirat. Perlukan kepada jiran-jiran di akhirat. Jadi sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, mulai daripada malam ni kita nak kena cari sahabat akhirat. Sahabat akhirat. Kalau kita tak ada lagi dekat keliling kita tu, carilah kan. Orang-orang yang kita rasa boleh jadikan sebagai sahabat. Sahabat untuk seperjuangan. Kan? Kalau tak ada juga, insya-Allah nanti kita pakat-pakat jumpa-jumpa nanti, kita berkenalan, ta'aruf, dan mudah-mudahan kita akan menjadi sahabat-sahabat akhirat. Sahabat-sahabat seperjuangan lah, insya-Allah. Baik, apakah maksud perkataan itu? Hidup mulia ataupun mati syahid. Ini satu pegangan yang kita nak digambarkan oleh para ulama yang menghurai di dalam, adalah sedikit sebanyak huraian-huraian mereka dalam hadis-hadis Nabi tadi, menggambarkan bahawa ini satu perkara yang merupakan pegangan sebenarnya kepada orang yang berjuang. Orang yang berjuang, dia pegangan. Semua orang nak hidup mulia. Dalam Islam, secara fitrah ni semua orang nak hidup dengan hidup yang mulia. Semua nak. Contohnya kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita nak hasanah, kebaikan. Wa fil akhirati hasanah. Kan? Dan juga akhirat dalam keadaan baik. Wa qina azabannar. Jangan campak dalam tempat yang hina. Neraka itu tempat hina. Jadi pada secara fitrahnya memang manusianya pasti berhajatkan kepada kehidupan yang mulia. Terutamanya orang-orang Islam. Bila kita berdoa, kita akan minta, Ya Allah, masukkanlah aku dalam golongan orang-orang yang mendapat kebaikan. Bukan yang dihina. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan hidup mulia. Tapi bagaimana kita nak definisikan hidup mulia ini? Maka hidup mulia ini, tuan-tuan, puan-puan sekalian, apabila kita dapat mencapai peranan, fungsi, matlamat kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni akan mulia apabila kita ikat diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mulia. Yang maha mulia. Kalau kita tidak ikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mulia, maka kita akan terikat dengan makhluk Allah yang hina. Yang hina. Jadi apakah yang kita nak ikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Nombor satu tentulah, kita nak ikat dengan kenapa kita dijadikan oleh Allah. Jadi hidup mulia ini apabila kita boleh melaksanakan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mewujudkan kita, menghidupkan kita sehari-hari. Tiap-tiap hari Allah hidupkan kita. Ni sekarang pun kita masih hidup. Boleh bernafas, boleh makan, minum. Maka bila Allah memberikan kehidupan kepada kita, sebenarnya apa tujuan Allah bagi kita hidup? Adakah Allah bagi kita hidup supaya kita jadi engineer yang berjaya? Supaya menjadi seorang businessman yang berjaya? Supaya menjadi seorang rakyat yang berjaya? Ataupun menjadi seorang yang kaya raya, seorang yang kesihatannya top, ataupun seorang yang boleh buat apa saja dia nak. Kenapa Allah bagi kita hidup sampai ke saat ini? Ini persoalan yang kita kena tanya dan kita kena jawab dengan sepenuhnya dalam hati kita. Dan kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia menjadikan kita dan kita mencapai apa yang Allah Subhanahu Wa Taala, tujuan Allah Subhanahu Wa Taala tadi, maka sudah tentulah barulah kita terikat dengan kemuliaan. Hidup dengan kemuliaan. Kalau tidak, kita akan terikat dengan hidup dengan sekadar dengan makhluk saja. Makhluk ni hina. Ini nombor satu. Tuan-tuan, ini kena kita kena jelas.
kenapa Allah hidupkan kita sampai ke hari ini. Maka Allah menggambarkan dalam Al-Quran. Kita tengok apa yang Allah sebut dalam Quran. Yang pertama sekali Allah telah memberitahu kepada kita bahawa dia jadikan jin dan manusia. Ini sebagaimana surah Az-Zariyat ayat 56. Kita dah hafal dah ayat ni. Kita ulanglah supaya kita menghayatinya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku, yakni Allah, menjadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ulama-ulama mentafsirkan ni, ulama-ulama tasawuf terutamanya, ulama-ulama yang memikir tentang tazkiyah nafs. Macam mana nak menyembah Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka digambarkan illa liya'budun juga bermaksud illa liya'rifun, iaitu bukan saja kamu mengabdikan diri pada Allah, tapi sebenarnya kamu mengenal Allah. Kerana bagaimana seseorang itu mahu menyembah sesuatu, mengagungkan sesuatu, sayang dengan sesuatu kalau dia tak kenal dengan sesuatu itu. Maka bila Allah menyebut di sini bahawa sesungguhnya tidak dijadikan jin dan manusia melainkan supaya menyembah aku, supaya berubudiah, beribadah kepada aku, maka sudah tentulah supaya dia kenal aku. Kenal baru kita boleh ibadah. Kenal baru boleh kita sayang. Kalau kita tak kenal Allah, tak sayang. Sebab tu hari ini tuan-tuan, kita sayang kereta kita lebih daripada Allah. Kita sayang rumah kita lebih daripada Allah. Kita sayang anak kita lebih daripada Allah. Apa buktinya? Kalau kereta tu, kan kita teringat, terutama baru beli. Teringat je dia. Rumah tu kita seronok je dengan dia. Kita seronok dengan. Bila kita balik rumah, ni rumah idaman kita. Kita dah beli dengan harga yang elok, semua dah cantik semua. Kita masuk rumah tu rasa seronok dengan rumah. Kita rasa seronok dengan rumah. Orang pula puji kita. Oh, cantiknya rumah kau ni, bagus dan sebagainya. Kita pun rasa seronok, bahagia dengan rumah. Adakah kita rasa bahagia bersama Allah? Dalam solat kita rasa bahagia tak? Dalam solat kita rasa seronok tak? Ketika kita berzikir, kita rasa seronok tak? Ni nampak. Kadang-kadang kita tak perasan. Adakah kita mengutamakan kerja kita atau mengutamakan Allah? Mengutamakan dunia daripada Allah, mengutamakan diri daripada Allah. Ini maknanya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Ini nombor 1. Ini surah Az-Zariyat. Jadi Allah SWT menyatakan sini, orang akan hidup mulia apabila dia beribadah kepada aku, dia menjadi hamba aku, hamba Allah. Bila dia menjadi hamba Allah, barulah mulia. Kalau kita menjadi hamba ghair Allah, selain Allah, maka kita sebenarnya hina. Kenapa? Kita menjadikan Tuhan kita itu makhluk, bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kata hina. Jadi kita kena faham. Ini kena faham. Kita kena ajar anak-anak kita supaya faham yang ini. Ini nombor 1. Nombor 2, fungsi kenapa Allah jadikan kita. Ialah sebagaimana yang Allah sebut. Allah firman dalam surah Al-Baqarah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan di atas muka bumi ini pemimpin, khalifah. Maka tujuan kita dicipta untuk melengkapkan penciptaan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan kita melaksanakan kerja-kerja membina kekuatan, membina potensi, membina kita kata faktor-faktor yang boleh menyebabkan tertegaknya kebenaran Allah di atas muka bumi ini, tertegaknya Islam. Maka kalau kita kaya, tapi kaya, Islam tak boleh tompang kekayaan kita. Islam tak boleh tompang kekayaan kita. Maka sebenarnya kita tidak mengabdikan diri kepada Allah yang dengan sebenar. Kalau kita kuat, kita cerdik, boleh buat programming, boleh hack sana sini. Saya sebut ni sebab ramai netizen yang memang pandai. Tetapi tidak digunakan kepandaian itu untuk membantu Islam. Untuk membantu Islam. Kerja kita tak bantu Islam, semua sekadar untuk nak memenuhi tuntutan-tuntutan kita, kehidupan saja. Maka di sinilah hidup kita tidak mulia. Hidup kita tidak mulia. Hidup kita tidak mulia maknanya hidup kita dalam kehinaan. Sebab tu hari ini tuan, ramai manusia nampak hebat, nampak kaya, nampak pandai, bijaksana. Kalau dari sudut pelajarannya paling tinggi lah. Kita kata pakar sekian.
Pakar sama ada dalam pakar bentuk medical ke, pakar dalam bentuk engineer ke, pakar dalam bentuk pengajian-pengajian tertentu ke, tak kira lah. Maka sekiranya kepakaran kita, kemampuan kita, potensi kita, segala yang dia ada pada kita ini tidak digunakan, dimanfaatkan untuk membantu menegakkan kepimpinan Allah di atas muka bumi ini, maka kita hidup dengan kehinaan dunia. Walaupun orang sanjung kita dengan gelaran sampai peringkat Datuk Seri, Tan Sri, gelaran dengan gelaran duli yang maha mulia. Tapi kalau apa yang ada pada kita tidak membantu penegakan kebenaran Allah, Islam, sebagaimana yang Allah gambarkan dalam surah Al-Baqarah ini, maka sebenarnya kita hina di sisi Allah. Sebab tu tuan-tuan, ada satu doa. Saya nak ajar pada tuan-tuan hari ini, doa yang disebut oleh beberapa tuan guru. Kalau tuan-tuan nak amalkan, bagus insya-Allah. Tapi tuan-tuan kena menghayati maksud mulia ni. Apa dia tuan-tuan? Doanya berasal bermula dari hadis Rasulullah SAW yang Rasulullah ajar kat kita, Allahumma inni dha'ifun faqawwini. Allahumma inni dhalilun fa'izzani. Allahumma inni faqirun fa'aghnini. Ya Allah, aku hina, aku lemah. Allahumma inni dha'ifun. Ya Allah, aku lemah. Faqawwini, kau kuatkan aku. Allahumma inni dhalilun fa'a'izzani. Ya Allah, aku hina ya Allah. Engkau muliakan aku. Allahumma inni faqirun. Ya Allah, aku fakir. Aku tak ada apa-apa. Fa'aghnini, iaitu kau kayakan aku. Jadi tuan-tuan, ini amalan. Dibuat oleh tuan-tuan guru kita. Kalau tuan-tuan nak amal boleh. Cuba baca nama Allah. Nama Allah, Ya Allah, Ya Aziz. Ya Allah, Ya Aziz. Kita baca Ya Allah, Ya Aziz. Ya Aziz ni Allah yang maha mulia. Yang maha, kemuliaan Allah ini tidak bergantung kepada orang muliakan dia. Kemuliaan Allah ini kemuliaan yang hakiki, yang sebenar. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz. Di dalam hati kita, kita baca, bila kita sebut Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz, dalam hati kita, kita panggil, kita sebut A'izzani, A'izzani bika, A'izzani bika. Muliakanlah aku dengan kemuliaanmu, Ya Allah. Ya Aziz, A'izzani bika. Ya Aziz, A'izzani bika. Dalam hati. Kita nak cakap dengan Allah dengan hati kita. Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz. A'izzani, A'izzani bika, A'izzani bika, A'izzani bika. Ya Allah, maknanya Ya Aziz tu yang maha mulia. Wahai yang maha mulia, muliakanlah aku dengan kemuliaanmu, Ya Allah. Itu maksud dia. Bacalah 40 kali sehari. Bacalah 40 kali sehari, insya-Allah. Ya tuan-tuan, tetapi bila kita sebut mulia, jangan kita pandang mulia ni kaya. Jangan kita pandang mulia ni kita ni dihormati orang. Kita ni popular. Macam mana yang kita difahami oleh manusia hari ni. Hakikat mulia yang ada pada hari ni, bila orang tu glamour, tu dimuliakan. Dipanggil VVIP, bila orang tu ada pangkat. Maksud mulia di kalangan manusia hari ini ialah apabila dia kaya, dia ada pangkat, dia ada jawatan, dia ada keturunan yang bangsawan, keturunan karabat, keturunan raja-raja, itu mulia. Itu definisi kemuliaan di dalam masyarakat manusia yang tak kenal Allah. Yang tak kenal Allah. Tapi maksud mulia di sisi Allah ini, yang Allah angkat kemuliaannya, bukanlah manusia yang kaya dan sombong, yang kaya dan takbur, yang berilmu dan sombong dan takbur. Tetapi manusia yang paling rendah dirinya di sisi Allah. Maknanya dia tawaduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tawaduk pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah angkat kemuliaan dia. Allah angkat, lagi rendah diri dia, lagi dia merendah diri dia kepada Allah, maka lagi tinggi Allah bagi. Maka tuan-tuan, dua tujuan hidup ini, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, iaitu
Allah SWT mengatakan bahawa dia jadikan kita untuk beribadah pada dia. Dan yang kedua, Allah SWT menjadikan kita, inni ja'ilun fil ardi khalifah, supaya kita boleh memimpin dunia ini kepada kebenaran, membina, menegakkan Islam. Maknanya yang pertama untuk diri kita sahaja, ibadah. Nombor dua, dia meliputi semua, diri kita dan semua sekali. Maknanya kekuatan, kita minta kekuatan. Maka macam mana kita nak melaksanakan dua ini? Inilah kita hajat minta pada Allah kekuatan, kita mintakan kemuliaan. Orang yang mulia, orang yang boleh melaksanakan dua perkara ini. Maka orang yang melaksanakan dua perkara ini, dia berubudiyah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah dalam amal dia, mentauhidkan Allah dalam perasaan dia, dalam pemikiran dia, kefahaman dia, dan pada masa sama dia menegakkan khalifah, menegakkan Islam ke atas dunia ini, maka Allah SWT akan memberikan kekuatan kepada dia. Bila dia membaca, Ya Aziz, A'izzani, Ya Aziz, A'izzani bika, Ya Aziz, A'izzani bika. Contoh, bila dia membaca, Ya wahai yang maha mulia, muliakanlah aku dengan kemuliaanmu, Ya Allah. Muliakanlah aku dengan kemuliaanmu, Ya Allah. Maknanya begitulah, lebih kurang. Maka kita akan diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba dan memberi kekuatan untuk kita menegakkan khilafah Islam, insya-Allah. Ini besar tuan-tuan. Tapi dia kena istiqamah. Dia kena istiqamah. Kena zikir ni kena istiqamah. Ini antara rahsia kekuatan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya nama-nama Allah ni ada banyak. Dia punya kekuatan-kekuatan dia. Dia punya fadail, kelebihan-kelebihan dia. Yang bila kita baca dengan penuh rendah diri. Jangan kita baca dengan penuh rendah diri. Jangan kita niat pula nak jadi mulia macam mana orang manusia nampak mulia. Maknanya kita nak jadi orang yang disanjung macam artis. Orang yang dihormati macam raja-raja, macam sultan, macam menteri. Orang yang kaya macam Qarun. Bukan kita nak jadi macam tu. Tetapi tidak mustahil Allah akan bagi. Tidak mustahil Allah akan bagi. Tapi bukan itu kita nak mulia di sisi Allah. Dan bila mulia di sisi Allah, lebih mulia daripada segala manusia yang dipandang mulia oleh manusia-manusia yang lain yang tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita hidup dengan mulia ini, maka kita mestilah melaksanakan tujuan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan, orang yang hidup mulia ini, maka dia akan mati mulia. Orang yang hidup dengan kemuliaan, dia akan mati dengan kemuliaan. Orang yang hidup dengan kehinaan, maka dia akan mati dengan kehinaan. Orang yang hidup dengan separuh-separuh, sekejap mulia, sekejap hina, sekejap mulia, sekejap hina, sebab dia tak jelas. Dia tak kenal Allah. Dia tak mengenali, tidak duduk dalam tarbiyah. Sekejap naik, sekejap turun. Sekejap naik, sekejap turun. Sekejap naik, sekejap turun. Maka orang yang begini juga akan berada dalam keadaan bahaya apabila dia hendak meninggal dunia. Ya, sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita masukkan dengan hidup mulia, maka tidak lain dan tidak bukan kita hidup dalam rangka untuk kita menegakkan ubudiyah lillahi wahdah, pengabdian ibadah kepada Allah semata-mata, dan menegakkan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kepimpinan Islam. Maka kita nak gunakan segala yang ada pada kita untuk kita membantu dua matlamat ini. Bila kita membantu dua matlamat ini, maka jadilah kita orang-orang yang ada kekuatan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kalau kita mati, insya-Allah, mati yang ahsanul khatimah, kematian yang terbaik. Kematian yang terbaik. Inilah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mereka yang hidup dalam keadaan jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Saya akan cerita itu. Jadi nilai-nilai kemuliaan ni ada 5 perkara, tuan-tuan. Macam mana kita nak hidup dalam mulia ni, nak melaksanakan ni, ada 5 perkara. Secara ringkas. Ini antaranya lah. 5 perkara yang saya nak tekankan malam ini. Antaranya. Yang pertama sekali, kita mesti menghidupkan al-iman wal-islam wal-ihsan. Maknanya cahaya iman, cahaya Islam dan cahaya ihsan mesti berlaku dalam kehidupan kita. Maknanya jiwa kita, hati kita ni, bukan hanya sekadar kita kenal Allah, setakat kenal macam gitu saja. Tetapi kita kenal Allah sehingga kenal dengan cahayanya. Dengan cahayanya, dengan anugerahnya. Iaitu cahaya Islam. Nurul Islam. Wa nurul iman. Wa nurul ihsan. Ini saya dah sebut dah beberapa kuliah yang lepas. Jadi yang pertama sekali,
Kita ada ilmu tentang Islam, iman dan ihsan, dan kemudian kita memproses supaya cahaya itu keluar. Bila cahaya-cahaya ketiga ini keluar, maka kita mula mengenal Allah. Bila kita mula mengenal Allah, akan lahir yang apa disebut sebagai at-taqwa. Barulah lahir takwa. Hari ini tak lahir takwa, tuan-tuan. Orang Islam tidak bertakwa. Orang beriman tidak bertakwa. Tidak bertakwa. Nak ihsan, lagi susah. Lagi susah. Jadi sebab tu tuan-tuan rahmat Allah nak sebut sini, apabila kita berada dalam keadaan memproses supaya cahaya Islam, cahaya iman dan cahaya ihsan itu keluar, memancar daripada hati-hati kita ini, maka akan keluarlah nilai kemuliaan yang pertama, iaitu at-taqwa. Takwa akan keluar. Maka dia akan membawa perkara-perkara yang lain. Ini nombor satu. Jadi untuk kita melahirkan itu, kita kena proses diri kita. Perlu duduk di dalam proses tarbiyah Islamiah. Perlu duduk dalam proses tazkiyah nafs. Perlu duduk dalam proses untuk kita memperbaiki. Jadi proses ini saya akan cerita nanti insya-Allah secara detail. Saya akan cerita. Tapi ini nombor satu. Kalau tidak, kita tak boleh nak hidup mulia. Maknanya tuan-tuan, kita kosong. Jiwa kita kosong. Walaupun kita sembahyang, tapi kosong. Walaupun kita berpuasa, tapi kosong. Sebab tidak sampai kepada cahaya. Tidak sampai kepada cahaya tadi. Jadi macam mana nak proses cahaya, nanti kita akan bincang nanti insya-Allah secara detail. Yang kedua, tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, baik. Apabila lahirnya takwa tadi, bagaimana Allah firmankan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kami, di sisi Allah. Yang paling mulia, yang paling dekat di sisi Allah, inna akramakum. Yang paling mulia di kalangan kamu, di sisi Allah, indallah, atqakum, yang bertakwa. Jadi takwa ni lahir macam mana takwa ni? Takwa ni lahir daripada cahaya Islam, cahaya iman, cahaya ihsan yang lahir, yang keluar. Lahir daripada proses yang berlaku. Bila keluar cahaya-cahaya tadi, maka ketika itulah takwa akan lahir. Dan kekuatan takwa bergantung kepada sejauh mana kekuatan cahaya yang lahir, yang keluar. Sebab tu tuan-tuan, saya bagi satu contoh. Allah sangat sayang pada kita. Allah sangat sayang pada kita. Tapi kita sayang Allah tak? Kita tak sayang Allah. Kita sayang Allah sikit-sikit. Kita yakin tak dengan Allah? Kita yakin dengan Allah pun sikit-sikit. Yakin tapi sikit-sikit. Cakap yakin tapi hati tak rasa yakin sungguh-sungguh. Maka sebab itulah doa kita pun sikit-sikit je Allah bagi. Allah bagi sikit-sikit je. Sebab kita tak yakin sepenuhnya. Kan, contoh. Ini contoh. Jadi begitulah. Takwa pun begitu. Takwa dia akan menjadi haqqa tuqatih. Takwa yang sebenar. Haqqa tuqatih. Takwa yang sebenar akan lahir apabila kita cahaya itu mula keluar sikit-sikit. Cahaya itu mula keluar. Sehingga akhirnya bila cahaya itu keluar, maka kita akan mendekati takwa yang sempurna. Ini proses tazkiyah yang kita perlu lalui. Proses tazkiyah. Maka lahirlah tawaduk, lahirlah rasa rajak ke Allah, lahirlah sifat-sifat uluhiyah tadi. Baik. Yang kedua tuan-tuan, perkara yang nilai yang mulia dalam hidup kita yang kita kena tengok ni. Kita kena tengok secara praktikal. Terutamanya mereka yang umur dah 30-an ke atas. Tuan-tuan, 30-an ke atas dia dekat dengan mati dah. Saya tak nak cakap 60-an ke atas. 60-an ke atas tu memang dah dekat sangat dengan mati. Lebih daripada 63 dah masuk umur bonus. Umur bonus. 63 ke atas dah bonus lah. Maknanya anytime boleh mati. Dalam keadaan kita tak sangka-sangka. Itu 60-an ke atas. Tapi Allah dah bagi 60-an ke atas. Alhamdulillah, itu satu rahmat. Kita boleh bertaubat. Kita tak kuat dah nak buat hati tu nak buat maksiat. Kalau boleh nak pergi disko. Kalau boleh nak buat macam-macam. Tapi tak kuat dah. Nak tackle apa ni, girlfriend pun dah tak kuat dah. Nafsu ada tapi tak kuat dah. 60-an ke atas. Kan? Dah tak kuat dah. Jadi Allah nak selamatkan kita. Tapi nafsu tu masih ada lagi, banyak lagi nafsu. Kalau dengar agogo, lagu agogo ke lagu-lagu 60-an tu memang bergerak badan kita tu, bergerak. Kan? Nafsu tu ada. Tapi dah tak kuat dah. Nak joget-joget ke, nak menari macam zaman-zaman 70-an, 60-an pun dah tak kuat. Kenapa? Kerana kita dah 60-an ke atas.
Jadi Allah bagi rahmat tu. Kan? Kita hidup lagi, nafsu tak kuat. Senang sikit nak bertobat. Kan? Tapi orang yang 30-an, 40-an ni kritikal. Sebab tu banyak orang bila Allah uji laki-laki 40-an ni mula nak cari isteri 1, isteri 2, isteri 3. Bukan kerana Allah, tapi kerana nafsu. Kerana nafsu. Kalau kerana Allah lain, kan? Kerana nafsu. Dia nak sebut kat sini, kan? Maka Allah SWT akan uji kita. So, maka kita nak kena rasa, apabila kita dah memahami nilai mulia kita, nilai kemuliaan kita, apabila kita hidup dalam suasana al-islah wa da'wah. Hidup mulia apabila kita hidup dalam keadaan al-islah wa da'wah. Maknanya kita memperbaiki diri kita dan kita menyeru orang lain. Istilah ini sering disebut oleh Mustafa Masyhur rahimahullah, al-ustaz, dia kata apa? Aslih nafsaka wa da'u ghairaka. Iaitu kamu baiki diri kamu dan suruh orang lain. Ini adalah nilai kemuliaan. Setelah kita memahami akan hakikat kita perlu kepada iman, Islam dan ihsan. Kita perlu pada takwa. Maka nilai kedua yang penting untuk kita faham untuk hidup mulia bersama dengan Allah. Maka al-islah wa da'wah. Iaitu kita memperbaiki diri kita dan kita melaksanakan dakwah. Dan dakwah ini bukan hanya sekadar kita berceramah. Dakwah ni bukan hanya sekadar kita ajak orang secara mulut. Tapi dakwah ala kulli hal. Dalam segala aspek. Dakwah dalam segala aspek. Jadi dakwah ni, balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku, kata Rasul, walaupun satu ayat. Sampai. Jadi contoh yang baik. Senyum pun dakwah. Senyum dah dakwah dah. Saya ni susah nak senyum. Susah nak senyum. Tapi bila senyum sekali-sekali tu boleh lah. Tapi kita kena terlatih senyum. Senyum kena latih. Al-islah wa da'wah. Jadi hidup mulia apabila kita duduk di dalam tarbiyah Islam. Balik kita hidup dalam proses tazkiyah. Kita membersihkan diri kita, membersihkan hati kita. Barulah kita hidup mulia. Kalau kita membiarkan diri kita ikut arus, maka kita akan hidup keadaan hina. Saya bagi satu contoh, tuan-tuan. Apa arus yang ada pada hari ini? Saya bagi satu contoh. Antara arus yang ada pada hari ini ialah, tuan-tuan, arus Dajjal nak keluar. Arus Dajjal nak keluar. Dan Dajjal nak keluar ini, macam mana dia nak keluar? Ketika mana dia nak keluar? Ni sekarang ni, maksima dah. Dia buat macam-macam dia buat kat Palestin. Maksima. Dan apa yang Dajjal persiapkan untuk dia keluar? Dia akan persiapkan supaya bila dia keluar, umat Islam dalam keadaan paling lemah sekali. Umat Islam bukan saja hina, lemah. Lemah dan hina. Lemah dan hina. Sehingga umat Islam akan berlutut pada dia. Akan berlutut pada dia. Minta pada dia makanan. Minta pada dia minuman. Minta pada dia kekayaan harta. Minta pangkat. Minta sehingga apa yang dibuat tidak ada prinsip. Tak ada prinsip dah. Ini saya sentuh sikit malam ni, tuan-tuan. Hidup mulia ni. Dia akan keluar. Dajjal akan keluar dan dia akan memastikan umat Islam dalam keadaan hina dan lemah. Apa maksud hina? Hina apabila dia tidak melakukan dua perkara yang diperintah Allah tadi. Ubudiyah lillahi wahdah. Menghidupkan ibadah kepada Allah dalam seluruh kehidupan dia. Dan menegakkan kepimpinan Islam, kepimpinan Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan manusia ni, Adam ni, supaya dia menjadi khalifah, menjadi orang yang memimpin, manusia yang memimpin seluruh alam ini. Itu tujuan manusia dijadikan. Jadi sebab itulah nak sebut kat sini, yang pertama sekali, Dajjal datang. Realitinya ialah dia akan mengajak manusia-manusia yang ada di hadapan ini supaya mereka beribadah. Ibadah. Tapi ibadah bukan pada Allah. Ibadah kepada nafsu. Ibadah mengikut nafsu. Apa contoh ibadah mengikut nafsu? Ibadah mengikut nafsu yang pertama, dia akan buat apa yang disuka. Apa yang dia suka, dia buat. Masa bila dia suka, dia buat. Apabila dia tak suka, dia berat, dia rasa tak ada mood, dia tak buat. Bila masa ada mood, dia sembahyang.
Bila tak ada mood, dia tak sembahyang. Bila ada masa mood dia okey. Dia kata ada free time sikit, dia baca Quran. Tak ada free time, tak baca Quran. Bila dia rasa dia nak, dia zikir, ingat Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila tak nak, dia tak zikir. Dia tidak merancang, tidak menjadualkan, menjadikan wirid, tak ada. Ini orang yang beribadah kerana nafsu. Bila nafsu dia kata okey, dia sembahyang. Bila dia sedekah bila ada orang tengok, dia sedekah. Bila dia sedekah, dia nak orang tengok, dia sedekah. Cek sebesar-besar cek. Bila dia tolong orang, beribadah, dia nak orang semua tengok dia beribadah. Dia rakam. Sekarang ni dah ada telefon dah ada handphone, dah boleh rakam. Rakam. Dia pastikan semua orang tahu dia buat apa. Buat yang baik lah, yang jahat dia tak rakam. Yang buruk dia tak rakam, yang baik semua yang baik dia rakam. Ini saya tak sebut pada siapa-siapa tuan-tuan. Nak sebut sini ibadah kerana nafsu. Kita jangan judge orang lain, kita tengok diri kita. Maknanya apa? Maknanya kita ibadah bukan kerana Allah, kerana supaya orang puji kita, supaya dapat sanjungan, supaya dapat orang pilih kita jadi calon. Pergi mana-mana tolong orang, bagusnya dia, tolong orang miskin apa, tapi semua dirakam. Yang dibuat tolong itulah dia. Yang lain tak buat. Yang depan kamera je dia buat. Masa depan kamera dia buat. Di luar kamera dia tak buat. Dia tak rakam pun dia punya keburukan, dia tak rakam. Ada orang rakam keburukan dia. Orang bodoh je akan rakam. Di atas muka bumi ini yang nampak. Orang yang berak tengah jalan tak akan mengaku dia berak tengah jalan. Ini peribahasa. Saya nak sebut kat sini tuan, ibadah kerana nafsu. Ini adalah semuanya ada planning Dajjal. Dia akan menyebabkan orang itu beribadah bukan kerana Allah. Dia menjadikan orang itu hina walaupun sembahyang. Hina walaupun berceramah. Hina walaupun memimpin. Hina. Kenapa? Dia bukan ubudiah pada Allah, dia bukan ubudiah pada nafsu, kepada diri dia, kepada syaitan, kepada iblis. Apalagi dia menjadi ejen kepada Dajjal. Lagilah. Baik, itu nombor satu. Jadi maknanya ibadah bukan kerana Allah. Ibadah kerana nafsu. Ini contoh satu. Maknanya hina ni seseorang itu. Yang kedua tuan-tuan, apabila dia melakukan sesuatu itu, ibadah dia tadi itu, dia menyokong pula orang lain. Agenda musuh. Agenda musuh apa yang ada sekarang tuan-tuan? Ini hina, orang yang hina. Iaitu dia menikam belakang orang Islam. Sebab tu tuan-tuan, saya nak sebut kat sini. Ini realiti sekarang kat Malaysia. Saya cerita kat Malaysia. Kat Indonesia pun sama. Thailand pun sama. Sama je. Yang pertama, cengkaman politik. Kita tengok, kita sebut tentang khalifah ni. Cengkaman siasi, politik. Kita melihat ada orang Islam kita, orang Melayu kita, orang Islam kita, yang nampak Islam, yang sebut nama Allah, menggunakan Quran kadang-kadang. Tetapi sebenarnya kita tengok sungguh-sungguh, kita halusi tindakan dia, kita akan nampak rupanya dia nak pecah belahkan umat Islam ni. Dia nak pecah belahkan umat Islam. Dia nak pecah belahkan kekuatan Islam. Nampak macam nampak baik. Nampak macam tujuan dia bagus. Tapi rupanya itu agenda Dajjal. Tuan-tuan, saya tak nak sebut siapa-siapa dan tuan-tuan janganlah suruh saya sebut siapa-siapa. Tapi kita tengok dan teliti. Nak menunjukkan kat sini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita pada saat ini sekiranya kita tidak melakukan islah dan dakwah. Dakwah yang hakiki, bukan dakwah mengajak kepada kumpulan. Dakwah mengajak kepada individu. Dakwah mengajak kepada satu kepentingan duniawi. Maka kita lihat di sini apabila kita tidak melaksanakan al-islah wa dakwah dengan hakikat yang sebenar yang telah ditunjukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berlakulah kepincangan hari ini. Ini wakil sekarang. Politik kita dicengkam, perpecahan sekarang ni. Akibat daripada politik yang berpecah ini, maka orang yang nampak Islam, nak Islam bergaduh sama sendiri. Nak Islam bergaduh sama sendiri. Yang A salahkan yang B, yang B salahkan yang A. Ini nombor satu, politik. Ini dia akan menghina kita.
Sebab kita dah tidak benar-benar melaksanakan sesuatu yang kita dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tuan-tuan, kan, dia akan cengkam pula kan, penyatuan di antara kita. Di kalangan orang-orang yang agama pun akan dicengkam juga. Kita akan melihat lepas ini tuan-tuan, akan lahir tokoh-tokoh pluralisme. Ini saya sebut terang-terang ni. Musuh-musuh mendengar. Jadi tuan-tuan kena faham apa saya sebut ni. Tokoh-tokoh pluralisme. Tokoh-tokoh liberalisme. Ini akan keluar ni. Selepas politik diganggu, dipecahkan umat kita dengan politik, dipecahkan pula dengan agama. Maka akan lahir tokoh-tokoh pluralisme dan liberalisme. Tapi kita nampak pluralisme ni baik, nampak baik. Kenapa baik? Kerana harmoni. Kita mengharmonikan hubungan antara agama-agama. Kita mengharmonikan antara Kristian, Yahudi, Hindu, Buddha, Islam. Kita mengharmonikan. Dan maksud mengharmoni tadi, kita menyamaratakan antara agama-agama. Islam ni sama sebenarnya dengan Kristian. Sama sebenarnya dengan Hindu. Sama sebenarnya dengan Buddha. Sama. Kalau sama, buat apa kita nak pisah-pisah jadi satu lah. Itu yang dia nak. Itu yang dia nak, tuan-tuan. Ni hidup dalam keadaan kehinaan bila kita tidak merasakan al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau kama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Islamu ya'lu. Islam paling tinggi. Wala yu'la alaih. Tidak ada lebih tinggi daripada Islam. Hari ini dia akan sama ratakan Islam dengan agama lain. Ini pluralisme nama dia. Ini tokoh-tokoh ni akan keluar. Tuan-tuan akan nampak tak lama lagi keluar. Kenapa? Kerana dia nak menyatakan bahawa hari ini orang Islam yang ada hari ini berpecah. Maka kita kena harmonikan mereka. Perpecahan dari sudut mana? Ini Wahabi. Ini grup Wahabi. Yang ni grup Aswaja. Yang ni grup Syiah. Yang ni grup Ahwarij. Dan macam-macam. Islam ni banyak. Bergaduh masing-masing. Jadi kita kena harmonikan semua. Maka tokoh pluralisme akan jadi datang menjadi orang tengah. Wahabi dengan Aswaja duduk bergaduh ni, kita duduk macam gini. Saya tak sebut mana-mana pihak mana benar semua. Itu semua ada pandangan masing-masing. Saya tak nak sentuh yang itu. Saya nak sebut sini, dia gunakan perselisihan mazhab kepahaman dalam Islam ini menyebabkan orang awam jadi keliru. Mana satu ustaz ni bagus. Ustaz ni bagus. Tapi ustaz ni kata ustaz ni tak bagus. Ustaz ni kata ustaz ni tak bagus. Tuan-tuan, maka dibesar-besarkan perpecahan. Bukan perpecahan, asal perselisihan pandangan. Perselisihan pendapat. Perselisihan pendapat. Perselisihan mazhab pandangan. Yang ini kata yang ni sesat, yang ni kata yang ni sesat. Ni sekarang dah berlaku. Dah berlaku dah sekarang ni tuan-tuan. Dia akan labelkan, dah mula labeling. Kenapa perkara ni menjadi diangkat ataupun kenapa perkara ni kita nampak macam dipanaskan, dipanas-panaskan? Kenapa? Kerana dia nak lahirkan tokoh yang menyatukan semua ni. Tokoh yang akan menarik majoriti umat Islam yang tak tahu ke mana nak pergi, yang keliru. Tokoh tu apa? Pluralisme akan keluar. Liberalisme akan keluar. Di mana siapa pluralisme dan liberalisme ni? Belakang ni Al-Masih Dajjal. Tak nampak Dajjal tu, tak nampak. Ni tuan-tuan. Manusia terkeliru dengan realiti yang ada. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah SWT, kita nak kena faham akan realiti wakil yang ada pada hari ini. Kena faham. Selepas ni orang-orang yang cakap pasal Islam yang sebenar akan dituduh yang macam-macam. Akan dituduh. Tuan-tuan, saya pun mungkin akan kena. Wallahu alam. Orang lain pun akan kena juga. Tapi kata Rasul, di akhir zaman memang kamu akan pegang Islam seperti pegang bara api. Seperti memegang bara api. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, nilai mulia apabila kita hidup bersama al-islah wa da'wah. Dan islah wa da'wah ini jangan kita terikut dengan arus yang disediakan oleh musuh-musuh Islam. Apa arus yang disediakan? Sekarang ni dia nak pecahkan kita. Dia nak pecahkan kita, tuan-tuan. Sebab tu kita kena hati-hati. Jangan kita taksub dengan sesuatu. Kita hanya boleh taksub dengan dua perkara sahaja. Al-Quran wal Hadis. Ini dua ni. Dua ni peganglah. Tak akan sesat, insya-Allah. Tapi yang lain, pandangan manusia boleh
boleh kita terima, boleh kita tolak. Boleh kita terima, boleh kita tolak. Yang utamakan untuk menegakkan Islam secara komprehensif, secara menyeluruh, dan Islam dalam bentuk untuk membina asas-asas kekuatan ummah, Islam yang tidak akan berada padanya perkara-perkara yang menyebabkan berpecah-pecah belah ni, tidak mengutamakan perselisihan. Bukan kata tak boleh berselisih, memang boleh berselisih. Daripada dulu lagi ulama' dah berselisih. Tapi dengan adabnya, dengan akhlaknya, sehingga kita tidak berpecah, ambillah Islam yang ini. Boleh tak berselisih pandangan? Boleh. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi kan berbeza. Mazhab Hambali kan berbeza. Boleh tak berbeza pandangan? Boleh. Tetapi masing-masing menghormati dengan adab. Dia tidak memaksa orang nak ikut pandangan dia. Kalau orang tak boleh nak ikut pandangan dia, tak apa. Dia biarlah, serahkan pada Allah. Sebab sekarang ni kita lemah. Kita lemah. Masa bila yang kita boleh ada satu aja mazhab? Masa bila? Apabila kita sudah ada Amirul Mukminin. Apabila sudah ada kepimpinan Islam yang satu, Khalifah Islam, dah ada seorang. Maka dia akan kata, kita akan guna pandangan ini, maka semua ikut pandangan dia. Ketika itu dah ada kuasa. Dah ada kekuatan umat Islam. Sekarang ni tak ada kekuatan. Jangan kita besar-besarkan perbezaan antara kita. Kita besarkan persamaan. Apa yang sama, tuan-tuan? Al-iman. Al-iman. Al-ukhwah. Ini benda-benda penting. Baik. Jadi, nilai kemuliaan pada al-islah wa da'wah. Yang ketiga, al-ubudiyah wal husnul khuluq. Nilai mulia daripada dua benda yang saya sebut atas tadi, iaitu daripada ubudiyah dan daripada menegakkan khalifah tadi, kepimpinan Islam tadi, ialah digambarkan sini al-ubudiyah wal husnul khuluq. Kita berhidup dalam ibadah dan dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan siapakah yang paling baik sekali, paling berat sekali timbangannya, amal apa paling berat timbangannya? Maka Rasul kata orang yang akhlaknya paling baiklah, orang yang paling berat timbangannya. Jadi tuan-tuan, kalau nak masuk syurga tanpa hisap, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Apa akhlak mulia ni? Contoh. Nombor satu, akhlak mulia contoh kita dengan orang lain. Yang susah, saya sebut yang susah-susah. Yang pertama sekali, maafkanlah kesalahan orang. Kalau orang buat salah kat kita, maafkanlah. Forgive and forget. Jangan forgive, tapi tak boleh forget. Forgetlah. Maafkan kesalahan orang. Antara ganjaran orang yang memaafkan kesalahan orang, Allah akan maafkan dia. Jangan berdendam, jangan berdengki. Ini akhlak-akhlak mulia. Tuan-tuan rahmat Allah SWT, kita akan bincang buat akhlak nanti. Tapi nombor satu, maafkan orang. Kita ada berselisih faham dengan orang. Orang tu tak sama pandangan dengan kita. Kita kata begini, orang tu kata begitu. Kita bagi hujah, dia bagi hujah. Dah habis hujah masing-masing, masing-masing yakin dengan hujah masing-masing. Tak apa kalau tak terima pandangan kita, kita maafkan, kita toleransi. Berpeluk Assalamualaikum, kita kata Allahumma salli ala Muhammad, aku minta maaf, aku cakap tadi ada salah silap, terkasar. Memaafkan. Jadi kita sebut sini al-ubudiyah, kita pentingkan nak ibadah pada Allah, pentingkan untuk kita nak mengabdikan diri kepada Allah dengan fiqh kita, dengan pandangan kita, pahaman kita, dan kita husnul khuluq, kita perbaiki akhlak kita dengan akhlak. Yang pertama, maafkan. Yang kedua, kasih sayang. Kasih sayang. Sayang pada saudara kita sebagaimana kita sayang diri kita sendiri. Sebab kita nak kena rasa, Nabi sebut apa? Tak sempurna iman seseorang sehinggalah dia sayang saudara dia macam mana dia sayang diri dia sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni akhlak. Tuan-tuan, siapa yang kita nak kena sayang? Orang yang kita anggap musuh, itu kita nak kena sayang. Musuh yang bukan yang Islam lah, bukan yang musuh Zionis tu. Musuh Zionis tu kita kena anggap dia musuh. Itu memang Allah dah iktiraf musuh. Kan? Allah dah iktiraf musuh. Walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan sekali-kali orang Yahudi dan Nasara itu mengikuti, redha dengan apa yang ada pada kamu. Kan? Itu Allah dah iktiraf musuh. La tajidanna ashaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Tidak akan sekali-kali
Kan? Kamu pasti akan jumpa manusia yang dahsyat permusuhannya. Allah menggunakan perkataan dalam firman-Nya itu suratul Maidah, permusuhannya kepada orang beriman. Maksudnya Allah dah iktiraf dia musuh. Al-Yahud, Zionis. Zionis terbagi dua, Zionis Kristian dan Zionis Yahudi. Wallazina asyraku, dan orang yang mensyirikkan Allah. Siapa mensyirikkan Allah ni? Tuan-tuan tengoklah siapa yang ada banyak Tuhan di tempat kita. Jadi kita lihat, musuh kita kena iktiraf musuh. Kena iktiraf sebagai musuh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Tetapi dengan orang Islam, orang beriman, kita kena berkasih sayang. Wajib kasih sayang ni wajib, tuan-tuan. Sebab tu Nabi gambarkan tak sempurna iman. Iman tak sempurna kalau kita tak sayang saudara kita. Ini akhlak yang baik. Kita nak melihat dengan pandangan kasih sayang. Husnul khuluq. Ini nilai mulia. Jadi orang Islam dia tenang aja, tenang aja. Maknanya orang marah dia pun dia senyum. Susah, memang susah. Apa lagi orang dengki kat kita, orang zalim kat kita. Nak maafkan. Baik, nanti satu hari kita akan bincang tentang itu. Kemudian yang keempat, nilai mulia ialah al-hub anin nas wal amal khairi. Iaitu kita mencintai, mengasihi manusia. Mengasihi manusia dan kita melaksanakan amalan-amalan kemanusiaan, amalan kebaikan. Saya baca, saya sebut semalam, tuan-tuan, semua kawan-kawan saya yang syahid atas kapal, semuanya, semuanya, salah satu sifat besar mereka suka tolong orang lain. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik di kalangan manusia orang yang suka tolong orang lain. Ini, tuan-tuan, saya nak tanyakan tuan-tuan, dalam hati kita ni kita buat muhasabah. Dalam hati kita, dalam hati kita ni, ada tak satu perasaan suka tolong orang? Perasaan kesian kat orang, suka tolong orang, tengok orang nak bantu dia, kan? Ada tak? Kalau ada, tu sifat ahli syurga. Kalau ada, tu sifat ahli syurga. Orang yang hati dia baik nak tolong orang, maka Allah akan tolong dia. Tapi kalau dalam hati kita, sifat hati kita ni pentingkan diri kita je. Kita pentingkan diri kita je. Kita fikir diri kita je. Orang lain semua kita skeptik. Kita nampak macam, kan, ada benda lah, mesti ada benda. Gitu kan. Kita buruk sangka. Hati-hati. Kita bimbang hati kita ada penyakit. Hati kita ada penyakit. Sebab tu kadang-kadang kita nampak tersekat banyak benda. Rezeki kita tersekat sebab hati kita ada penyakit. Sebab tu tuan-tuan rahmat Allah SWT nak sebut sini, nilai yang keempat ini ialah nilai kemanusiaan, nilai tolong orang ni. Inilah hasil daripada dakwah. Hasil daripada dakwah. Jadi bila kita menolong orang, memberi manfaat kepada orang lain, maka inilah Allah akan tolong kita. Saya bagi satu cerita, tuan-tuan. Cerita ni mungkin saya pernah cerita, saya nak cerita lagi sekali. Ini kisah benar. Berlaku pada seorang. Ini ketua gangster. Saya pernah cerita kepada tuan-tuan saya. Ketua gangster di Kelantan. Orang Cina. Cina ketua gangster. Yang ceritakannya perawinya seorang anak dia. Anak dia masuk Islam, cerita kat saya. Kalau anak dia dengar mungkin dapat pahala lah. Saya tak sebut siapa, dan tuan-tuan jangan tanyalah siapa. Maka dia cerita pada saya, dia kata bapak dia gangster. Tapi bapak dia masuk Islam lebih dulu daripada dia masuk Islam. Kemudian dia pun cerita, dia kata bapak dia memang teruk sangat. Buat semua benda. Semua benda dia buat. Bunuh orang lah, minum arak lah, berzina, ceput, semua dia buat. Gangster, nama gangster. Kalau dia kena tahan polis, dalam satu hari dia duduk balai polis, besok mesti lepas dah. Kalau tidak, balai polis kena bakar. Maknanya lebih kurang begitulah, kuatnya dia, terornya dia. Sehinggalah satu hari, dia dihalau oleh bapak dia keluar. Halau keluar. Dia dengan mak dia kena halau keluar. Dan sampai berapa lama dia teringat bapak dia, tiba-tiba teringat bapak dia, dia nak balik. Balik-balik tengok rumah dah kosong. Rumah kosong, berkunci daripada dalam. Kemudian dia pun tengok-tengok, dia panggil-panggil, nampak bapak tak nyaut. Selalunya rumah tu penuh orang. Bapak dia ni, sampai peringkat, dia sengaja ambil perempuan-perempuan daripada Thailand, perempuan-perempuan daripada Kuala Lumpur, mana-mana, duduk kat depan rumah. Duduk depan rumah dia, beramai-ramai perempuan tu, nak menunjukkan dia ni, kan, terror lah. Dengan perempuan-perempuan ni, dengan perempuan ni, kan. Tapi bila datang tu, tak ada seorang pun tak ada. Kosong. Maka dia rasa lain, dia pun pergi cari-cari. Akhirnya dia teringat dekat dapur ada macam, ada cermin, pintu cermin nampak dalam. Dia pun pergi dapur. Dia tengok kat dapur, dia nampak bapak dia tengah tersungkuh, macam
tertiarap dalam keadaan telanjang bulat. Dia pun menjerit, dia pun tak tolong kawan-kawan orang sebelah, pecahkan pintu, kemudian ambil bapak dia, bawa pergi ke hospital. Rupanya bapak dia kena stroke. Tak lama lepas tu, kan, tiba-tiba bapak dia tersedar. Kemudian bapak dia sebut kalimah yang kita nak bersebut susah, nak istiqamah ni. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bapak dia duduk atas katil pusing-pusing macam gitu. La ilaha illallah. Ni orang Cina ketua gangster. Bukan Islam. Jadi, anak dia ni orang Kelantan. Orang Kelantan tahu sebut la ilaha illallah. Ni nak masuk Islam lah. Dia pun tanya, bapak ni kenapa sebut la ilaha illallah? Bapak dia tak jawab. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia sebut fasih la ilaha illallah tu. Tak pernah pergi sekolah agama pun. Tak pernah pergi sekolah kan. Jadi, akhirnya dia pun, bapak nak masuk Islam? Dia tanya. Bapak dia ngangguk. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuan-tuan, ini saya nak cerita bagaimana seorang gangster Cina, kaki pukul orang, kaki bunuh orang, kaki macam-macam kaki lah yang maksiat, yang dosa, jenayah ni. Tapi tiba-tiba nak di akhir ketika dia kena stroke, lumpuh sebagai badan dia macam ada ni lah, sakit sebenarnya. Akhirnya dia sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka anak dia panggil 2 orang ustaz daripada Jabatan Agama Islam Kelantan datang ke hospital. Kemudian dia pun cakap, ustaz tu tanya, pakcik nak masuk Islam ke? Dia gangguk. Kalau begitu pakcik ikut kami. Lepas tu dia pun duduk diam. Kemudian dia kata, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dia pun baca dengan fasih, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu dia panggil makna pula. Aku naik saksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad itulah Rasulullah, pesuruh Allah. Dia pun baca. Tuan-tuan, masuk Islam. Doktor pakar yang jaga bapak dia ni panggil dia, anak dia ni panggil. Dia kata, kamu ni macam mana? Saya nak tanya, apa amalan bapak kamu ni sampai dia boleh buat macam itu, sedangkan dia kena stroke. Dia kena stroke, tuan-tuan. Sehingga kan dia punya urat otak dia ni, saraf di otak ni telah pecah darah. Dia panggil aneurism. Maknanya otak dia ni darah dah pecah sebab stroke, dah pecah darah. Dia dua je. Sama ada mati atau koma. Mati atau tak sedar diri. Sebab otak dia darah dah pecah dah dekat dia. Maknanya memang tak boleh nak selamat lah. Tunggu masa je. Tetapi dia kata patutnya bapak kamu ni sama ada dia mati ataupun dia koma. Maknanya tak sedarkan diri. Sebab dah berlaku aneurism dah. Dah pecah dah. Saraf dah pecah otak. Darah dah keluar dah. Dekat dalam lah. Kat dalam tengkorak. Kemudian, tapi ni dia boleh bercakap. Dia boleh ucap kalimah syahadah. Dia boleh sebut makna dia. Dia boleh angguk. Dia boleh terima. Dia boleh bercakap. Apa amalan bapak engkau? Kata doktor tanya. Doktor Islam. Tanya pada dia. Dia kata, manalah aku tahu apa amalan bapak aku. Yang aku tahu bapak aku ni gangster. Ketua gangster. Tugas dia jaga berniaga ni. Nak tahu ketua gangster? Tercakap pula kan. Dia jaga kedai jaga keranda tu. Itu bisnes dia. Tuan-tuan, saya pun tanya soalan yang sama dengan dia. Apa amalan bapak kamu Bapak kamu ni amalan apa? Dia tanya. Tak ada apa-apa. Cakap, cuba kamu fikir. Tentu ada. Mesti ada. Allah Subhanahu Wa Taala mesti nak bagi pengajaran kat kita ni. Mesti ada. Cuba kamu fikir. Dia fikir, akhirnya dia sebut. Mungkin dia kata, bapak ni memang jahat, terkenal. Tapi bapak ni ada satu perangai. Perangai dia suka tolong orang. Terutama orang yang menjadi mangsa. Ni gangster. Tapi kalau orang tu jadi mangsa datang tak tolong kat dia, dia akan tolong. Contoh dia kata, orang Cina mati. Mati, kemudian dia kata, keranda mahal tuan-tuan. Keranda Cina nak proses mati. Orang Cina ni kalau boleh tak nak mati. Sebab apa? Nak mati ni duitnya ramai. Paling murah RM40,000. Paling murah RM40,000. Kita kalau matikan kapan dia ada dia punya
ting tong macam-macam lah. Keranda je dah berapa ribu. Puluh ribu lah. Kawan saya bapaknya meninggal dunia, orang Cina. Orang bukan Islam lah. Kan? Dia kata 40 ribu. Kan? Tak ada duit nak bayar, terpaksa adik-beradik dia, pakcik, makcik semua bayar. Kena bayar. Kenapa? Kalau tak bayar, menghina keluarga. Sebab miskin. Nak mati pun miskin. Jadi Cina ni, nak mati pun kena ada duit. Bukan nak kaya, nak kahwin je, nak mati pun ada duit. Cina lah orang bangsa dia kan. Ni mungkin ada saudara kita Cina tahulah, ni budaya dia. Jadi dia kata, bila ada orang tu miskin, tak ada tu tak apa. Dia belanja. Dia free je. Dia bagi murah. Dia suka tolong. Kemudian yang kedua dia kata, kalau ada orang minta tolong dia, contohnya orang tu nak kena pukul, nak kena apa, nak minta tolong. Orang tu baik, betul, tak salah. Maka dia akan tolong orang tu. Walaupun dia gangster. Pun saya kata dengan dia, inilah dia yang Allah SWT bagi dia hidayah. Sebab apa? Rasul sebut, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ni manusia yang bermanfaat pada orang lain. Maka mungkin ada satu ketika dia tolong orang Islam agaknya. Wallahualam. Orang Islam tu nak kena pukul ke, nak kena anyaya ke apa. Dia tahu orang tu benar, dia pun tolong. Kemudian orang tu pun doakan kat dia. Ya Allah, bagilah hidayah kat Cina ni. Bagilah hidayah kat ketua gangster ni. Bagilah hidayah mungkin. Dan doa orang yang dizalimi itu mustajab. Jadi dia pun dapat hidayah. Tuan-tuan yang mata Allah, kan? Dia cerita apabila bapaknya lepas mengucap dua kalimah syahadah, kemudian bapak dia lepas lebih kurang 3 hari, lebih kurang sehari 2 gitulah, tak sampai 3 hari pun, lebih kurang gitu, maka meninggal dunia bapak dia. Mati dalam keadaan bersyahadah, bersih, segala dosa dia bersih. Lebih bersih daripada kita, tuan-tuan. Kita ni Islam lama dah, banyak dosa. Dia masuk Islam, Allah bersihkan dosa dia. Dia kata bapak dia punya wajah, dia kata berseri, bercahaya. Tak ada busuk. Kemudian dia kata oleh kerana tak ada orang nak tanam, nak uruskan mayat ayah dia tu. Sebab masa tu ada pilihan raya di Kelantan. Jadi lebih kurang 3 hari lebih barulah ada orang datang. Tapi mayat ayah dia masih tetap bersih. Tak ada busuk. Tak ada semut datang makan apa ke, tak ada. Tuan-tuan, lepas lebih kurang berapa ketika lah. Dia bermimpi. Dia rindu sangat kat bapak dia, dia mimpi. Mimpi apa? Dia kata masa tu dia tak tahu. Tapi bapak dia datang jumpa dia pakai baju macam kain putih, dia kata. Kain putih. Rupanya bila dia dah masuk Islam, dia tengok pakai ihram. Yang ihram yang kita pakai tu, itulah bapak dia pakai ihram, jumpa dengan dia. Bapak dia datang kat dia, tak bercakap apa, bapak dia senyum. Senyum kat dia. Kemudian dia kata, bapak dia baca berseri-seri. Dia rindu sangat kat bapak dia. Allah datangkan bapak dia dalam keadaan berihram. Dia cakap dalam keadaan berihram. Dia sebut, dia tak tahu ihram tu macam mana. Masa tu dia belum masuk Islam. Tapi setelah dia masuk Islam, dia boleh tahu. Bapak dia pakai kain ihram. Dia sebut. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah bagi kepada dia kebaikan? Husnul khatimah. Pada pandangan saya, sebab dia suka tolong orang. Sebab itulah, tuan-tuan, kita nak kena latih. Hidup mulia bukan hanya sekadar kita beriman, kita Islam, tetapi kita memberi rahmat kepada orang lain. Sebagaimana Allah telah mewajibkan kita untuk memberi rahmat kepada Allah telah mewajibkan kita untuk menolong orang lain. Jadi kita nak kena sama-sama rasa. Sebab tu kita tak boleh menzalimi orang lain, tuan-tuan. Jangan zalim orang lain. Kalau adalah dalam fikiran kita nak menzalimi orang lain, maka kita buanglah. Sebab Allah telah mengharamkan zalim itu. Allah telah mengharamkan kezaliman. Dalam hadis Qudsi, aku telah mengharamkan zalim pada aku. Maksudnya Allah telah mengharamkan zalim. Berlaku zalim pada dia sendiri. Allah telah mengharamkan zalim pada diri dia. Dan dia kata, aku mengharamkan zalim antara kamu, sesama kamu. Jadi kita jangan berlaku zalim. Inilah antara akhlak-akhlak orang yang sayang kepada manusia. Jangan buat zalim. Walaupun dia bukan Islam. Walaupun dia orang jahat, jangan zalim pada dia. Kita buat seadilnya. Baik, yang terakhir tuan-tuan nak sebut sini, bagaimana nilai-nilai mulia ni, hidup mulia ini, ialah hendaklah kita hidup dalam keadaan berjuang pada jalan Allah. Kerana kematian yang paling tinggi ialah orang yang mati ketika dia berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan mendapat syahid fi sabilillah. Maka sebab itulah tuan-tuan, kita kena berniat pada malam ini untuk kita sama-sama berubudiah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian kita sama-sama
berfikir dan berbincang dan sama-sama bekerja sama untuk bagaimana kita nak membantu agama Allah. Dan kita niatkan segala yang kita lakukan itu adalah jihad fi sabilillah. Kita berjuang pada jalan Allah. Perkataan ni adalah sensitif, tuan-tuan. Kalau nak sebut, sensitif. Tetapi itulah perkataan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, telah ditanya oleh sahabat-sahabatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang berjihad fi sabilillah, maka dia tidak ada orang yang boleh beramal macam mana amalan orang yang berjihad fi sabilillah ini. Maka ditanya oleh sahabat-sahabatnya, ya Rasulullah, macam mana yang dimaksudkan bahawa orang yang keluar berjihad fi sabilillah itu? Macam mana kata amal tu tak boleh nak lawan siapa-siapa? Dia kata, kalau katakanlah contoh, tuan-tuan keluar daripada rumah tuan-tuan, pergi program dakwah. Pergi program dakwah, program nak mendidik orang, tarbiyah orang, nak membina masyarakat. Mari tuan-tuan niatkan ini sebagai satu proses untuk nak membantu tegakkan agama Allah, berjihad pada jalan Allah. Yang kita mampulah. Kita bukan ada perang, tak ada perang pun. Tak ada perang pun. Jadi kita buat apa yang kita mampu, ikut kadar yang ada kat Malaysia ni kan. Kita tolong orang, kita niatkan nak tegakkan agama Allah. Kita niatkan nak tegakkan din Allah. Kita buat dakwah, buat tarbiyah dan sebagainya. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang pergi berjihad fi sabilillah, maka dia kata jihad fi sabilillah amal yang tidak ada amal yang sama dengannya, dan kamu tidak akan mampu. Sampai 3 kali Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat-sahabat dia. Maka dia kata, kalau kamu mampu, orang yang perumpamaan orang yang pergi berjuang pada jalan Allah seperti orang yang saum, berpuasa pada siangnya dan solat malam sepanjang malam dan membaca ayat Al-Quran, ayat Allah tidak berhenti-henti. Maknanya dia tidak berhenti baca Quran. Dia berpuasa, dia sembahyang malam, dia baca Quran tak berhenti sepanjang malam, sepanjang hari, sepanjang masa dia buat, sampailah dia patah balik ke rumah dia. Itu dia kata, adakah kamu mampu untuk buat macam itu? Ini hadis daripada Imam Tirmizi, daripada Abu Hurairah. Gambarkan kita bagaimana orang yang berjuang pada jalan Allah ini, pahala ganjarannya hebat di sisi Allah Subhanahu. Nak menunjukkan bagaimana Allah SWT benar-benar memberikan rahmatnya kepada orang yang berjuang. Jadi sebab itulah nilai mulia yang kelima ini ialah orang yang di dalam hatinya mempunyai satu perasaan, sesuatu pegangan, satu pandangan, iaitu dia bukan saja nak ibadah, tapi dia nak tolong agama Allah. Dia nak berjuang bantu menegakkan agama Allah. Dan sekiranya dia menegakkan agama Allah itu, maka kalau dia keluar daripada rumah dia, ataupun mana dia sentiasa bersedia nak keluar contohnya, maka sepanjang perjalanannya itu, ataupun sepanjang perjuangannya itu, maka sepanjang itulah seolah-olahnya dia berpuasa, seolah-olahnya dia bangun malam, tahajud, seolah-olahnya dia baca Quran sepanjang malam. Maka tak ada orang nak boleh lawan dengan amalan-amalan ini. Jadi ini antara nilai mulia. So, nilai kita yang paling tinggi sekali ialah apabila kita telah sampai kepada kemuncak kepada ibadah, iaitu kita berjuang pada jalan Allah. Dan berjuang pada jalan Allah ini sudah tentulah tidak akan lari daripada berkorban pada jalan Allah. Berkorban pada jalan Allah. Bila kita boleh berkorban pada jalan Allah, maka pada kita itulah hidup kita akan mulia. Dan hidup mulia itu tentu insya-Allah akan membawa kepada mati yang mulia. Mati yang mulia. Mati yang mulia ni apa? Mati yang mulia inilah syahid fi sabilillah, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Maka sebab tu tuan-tuan rahmat Allah, saya nak gambarkan sini pada malam ni, ramai orang hari ni nampak serba ada. Rumah ada, kereta ada, harta ada, kerja ada, pangkat tinggi lagi, keturunan mulia, semua ada. Semua ada dalam hidup dia. Tapi rupa-rupanya hidup dia hina. Hidup dia hina di sisi Allah. Hina, hebat. Dia glamour. Semua orang kenal dia. Orang kenal dia kebaikan. Orang kenal dia buat baik. Tapi rupanya dia buat baik untuk nafsu dia. Ni tuan-tuan nak sebut pada malam ni. Orang yang nampak hebat di pandangan manusia. Kerana apa? Kerana kehebatan hidup dia di dunia. Nampak kaya dia, ilmu dia, nampak dia punya semualah bagus-bagus tadi. Tapi rupa-rupanya bukan untuk melakukan dua perkara yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran,
yang menjadi tujuan penciptaan manusia. Tujuan penciptaan jin. Iaitu yang pertama untuk ibadah kepada Allah. Dia kaya bukan untuk ibadah pada Allah. Dia kaya untuk ibadah pada nafsu dia. Tuntutan nafsu je. Apa yang nafsu nak, semua dia buat. Nafsu buat maksiat, dia buat maksiat. Begitu juga orang yang berilmu, mengajar, berdakwah, tetapi yang dihajatkan glamour supaya dapat kemuliaan di sisi masyarakat. Supaya dia boleh jadi terkenal. Supaya dia boleh menjadi seorang yang popular, yang dapat kepentingan duniawi. Maka nampak macam mulia, tetapi hakikatnya hina